Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Hari ini kita akan menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Okey, macam mana kalau kita diberi soalan dan disuruh cari dalam bentuk apa tu? Calculation. Okey, calculation. So, tengok sini . So, ini soalan kita ada. Okay, soalannya, apabila magnesium bertindak balas dengan asid sulfurik, okay, 7.2 gram magnesium sulfat dan gas hidrogen terhasil. Kira isi padu gas hidrogen yang terhasil pada STP. So, kelas, ingat kembali, kalau dapat soalan macam ni, pertama sekali, you all kena buat persamaan kimia. Wajib buat persamaan kimia. So, persamaan kimia kita, okay, kita tahu persamaan kimia kita, magnesium, okay, bertindak balas dengan asid sulfurik. So, tahu asid sulfurik kita H2SO4. Okey, menghasilkan magnesium sulfat dan gas hidrogen. Okey, dia dah beritahu siap-siap dah. Magnesium sulfat. Okey, cikgu tak tahu apa dia punya formula magnesium sulfat. So, kita keluarkan dia punya ion dia. Okey, Mg apa kelas? Mg2 plus H plus SO4 2 minus. Saya kata cation cari anion. 2 dengan 2. 2 dengan 2, so dia akan jadi nisbah 1, nisbah 1. MgSO, MgSO4. So, tahu magnesium sulfat, dia punya formulanya adalah MgSO4. Dan gas hidrogen, saya kata kalau H plus dia sendiri, dia tak ada couple, dia akan jadi H2. Okey, so dah selesai persamaan kimia kita. Yang kedua, lepas ada je persamaan kimia, so ingat dalam kepala awak, mesti seimbangkan persamaan kimia. So, kita tengok secara kasar sahaja ke Mg, Mg, H2, H2, S, S1, O4, O4. Okey, settle. Persamaan kimia kita sudah seimbang. So, itu step yang pertama. Membuat persamaan kimia walaupun dia tidak suruh buat kelas, ya. Okey, yang kedua, okey, ingat balik tak yang cikgu pernah ajar awak Mr. J. Mr. J. Awal-awal kelas dulu Mr. J. Kena guna kaedah Mr. J. So, M for mole, cari mole. R for ratio ataupun dia punya nisbah perkadaran. J for jawapan yang perlu kita cari. Jawapan yang kita nak. Okey, daripada soalan dia, apa yang dia nak jawapan. Mr. J, MRJ, Mr. J. So, mula-mula sekali, okey, sebelum kita guna kaedah Mr. J, awak kena keluarkan dahulu apa maklumat yang diberi daripada soalan. Maklumat yang kita ada. Okey, so baca betul-betul. Apabila magnesium bertindak balas dengan asid sulfurik. Okey, so dia tak ada maklumat dekat sini. Magnesium bertindak balas dengan asid sulfurik. 7.2 gram magnesium sulfat. Yes, so magnesium sulfat di sini 7.2 gram bermaksud jisim yang terhasil adalah 7.2 gram. Okey, jisimnya 7.2 gram. Dan gas hidrogen terhasil. Okey, kira isi padu gas hidrogen yang terhasil. Okey, so ini yang kita ada, yang kita nak. So, yang kita nak cari adalah isi padu dia berapa. Okey, yang kita ada maklumat yang ini. So, kalau dah dapat soalan macam ni, kita tahu maklumat dia, kita tahu maklumat. Yang kita tahu maklumat dan kita nak cari apa. So, dua benda ini sahaja yang kita akan guna dalam soalan tu. So, yang kita tak guna, kita akan pangkah. So, yang ni kita tak guna. Okay, yang ni kita tak guna. Okay. So, ini kita tutup. So, yang ni kita akan buat ratio dia nanti. Perkadaran dia nanti. So, mula-mula, Mr. Okay, M. Mr. Okay, kalau pelajar tu dia... Okay. Saya buat macam ni lah kelasnya. Okay, bagi awak nampak sikit. So, ini M, ini R, ini J. Mr. J. Mole, ratio, jawapan kita. Okay, mole. Kita nak cari mole. Macam mana kita nak cari mole? Cikgu ajar di awal kelas dahulu, awal tahun. Nak cari mole, kita ada maklumat jisim. So, kita mesti ingat 4 ni. So, mole, mole, mole. Kita ada jisim kelas. So, jisim kita ada jisim ini. Berdasarkan maklumat yang kita ada jisim. So, mole mana kita nak guna? Kita tengok yang kita ada maklumat tu. Okay, kita ada maklumat tu. Kita ada maklumat jisim. So, kita, of course lah kita akan guna yang ini.
Okey, yang ini sebagai nak cari mol kita. Okey, so kita akan masukkan kita punya mol kita. So, bilangan mol sama dengan, okey sepatutnya dekat sini ya, tapi dah ni dah apa tu? Dah terlebih saya punya ni. Okey, saya buat macam ni lah. Saya guna kertas baru Bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okey. So, kita tengok balik jisim kita berapa tadi kelas? Okey, jisim kita 7.2 gram. Okey, jisim kita 7.2 gram. So, jisim kita 7.2 gram. Jisim molar kita adalah JMR dia. JMR kita. JMR kita untuk magnesium sulfat. Okay. So, Mg berapa, S berapa, O berapa. So, dekat sini dah diberi JAR dia. JAR jisim atom relatif, Mg. Okay, Mg berapa? So, kalau rasa macam dia macam pening nak buat apa, tengok tulis dulu macam ni. So, 7.2 gram bahagi Mg. Mg 24. Tambah S. S 32. 4O. 4 darab 16. Okay. So, awak bahagi, tekan kalkulator, awak akan dapat berapa? 0.06 mol. Mol ini untuk siapa kelas? Untuk MgSO4 yang awak cari ni. Okay. So, bukan jawapan ni lagi. Okay, itu step pertama M kita. Okay, ni M kita. Okay, saya tak tulis kat sini sebab dia kecil sangat ya kelas. So, saya pindahkan ke sini. Okay, itu baru M. Sekarang kita cari step yang kedua, R. Ratio kita. Ratio kita. So, kita nak nisbahkan apa dengan apa? So, tengok balik. Kita akan nisbahkan yang kita tu tadi. Yang kita tak pangkah tadi. Yang ini, yang kita ada maklumat yang ini dengan yang kita nak cari dia kelas. Yang kita nak cari apa tadi? Hidrogen. Kita dah tahu bilangan mol bagi magnesium sulfat. Betul? Kita dah tahu bilangan mol magnesium sulfat. Okey, so bilangan molnya adalah 0.06 mol. Kita dah tahu. Okey, ini magnesium sulfat punya. So, sekarang perkadarannya kita akan nisbahkan dengan maklumat yang kita nak tahu. Kita nak tahu hidrogen kan? So, kita akan nisbahkan dengan dia. Okey, jangan nisbahkan dengan dua benda yang kita dah tutup ni. So, apa mula-mula yang perlu kita buat? Okey, dari persamaan dahulu kelas. Dari persamaan dahulu. Dari persamaan dia kita dulu. Dari persamaan kita ada apa kat depan? 1 mol magnesium. Okey, bertindak balas. 1 mol magnesium nisbah dengan berapa mol hidrogen? 1 mol hidrogen. Okey, kita akan nisbahkan. So, dari persamaan 1 mol magnesium sulfat nisbahkan dengan 1 mol H2 daripada ni ya kelas. Okey, daripada kita punya persamaan kita. Ni. 1 mol magnesium nisbahkan dengan 1 mol hidrogen. So, kita ambil yang kita dapat maklumat tadi, 0. Maka buat 3 titik bertindih ni kelas. Maka jikalau kalau kita gunakan 0.06 mol magnesium sulfat, berapa mol yang terhasil? Okey, so kalau pelajar tu dia dah tahu kalau 1 mol dengan 1 mol. Kalau 0.06 mol hidrogen yang terhasil. So, itu. Okey, so bagi pelajar yang lemah, saya akan ajar dia macam ni kelas. Kalau dia tak tahu apa jawapannya ni. Okey, so awak kena buat macam ni. Kalau pelajar tu dia tak tahu macam mana nak dapatkan 0.06. Ibaratlah, andai kata kalau 2 mol kalau macam ni macam mana nak buat? Kalau macam ni, kalau 2 nisbah 1, kalau 0.06 berapa pula? Okey, so caranya macam ni. Nilai yang belah kanan 1 bahagi dengan nilai sebelah kiri. Darab dengan nilai di bawah. Okey, so 1 bahagi 2
1 bahagi 2 darab dengan 0.06. So, awak akan dapatlah nilai mol untuk H2. Okey, ini pelajar yang lemah. Okey, kalau macam ni dalam bentuk ni 1 bahagi 1 darab 0.06. So, 1 bahagi 1 darab 0.06. So, akan dapat 0.06 mol H2. Okey, so itu selesai untuk ratio. Okey, sekarang ratio kita dah ada 0.06. Yang step yang ketiga, kita akan cari jawapan. Okey, so macam mana nak cari jawapan ni, kelas? Okey. So, jawapan ya. Okey, step yang ketiga, nombor 3, jawapan. Okey, kita nak cari apa? Isi padu gas hidrogen. Okey, tengok balik. Maklumat kita ada. Kita nak cari isi padu. So, kita akan guna ini bilangan mol, cikgu. Bilangan mol kan kita dah tahu tadi berapa. Bilangan mol apa yang kita dapat tadi? Bilangan mol hidrogen, kelas. Okey, kita dah ada bilangan mol hidrogen. Nampak? Kita dah ada bilangan mol hidrogen. Okey. So, kita tulis kat sini nombor 3. 3 lah ya. Jawapannya isi padu. Okey, kita nak tahu isi padu hidrogen berapa. So, kita guna rumus mana? Ini. Ni, bilangan mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Isi padu kita tak tahu, bilangan mol kita tahu. Bilangan mol kita 0.06. So, 0.06 mol. Isi padu, okey, kita isikan kosong. Isi padu molar? Isi padu molar kan soalan dia cakap dah pada STP. Kalau isi padu molar pada STP berapa? 22.4. So, kita tahu isi padu molarnya 22.4 di M kuasa 3 mol negatif 1. So, bila awak darab 2, 0.06 darab 22.4. So, last but not least, awak akan dapat isi padunya equal to. Okay, jawapannya, dapatlah jawapannya. Berapa, kelas? 1.344 di M kuasa 3. Okey, isi padu hidrogen kita adalah 1.344. Okey, itu sahaja. Harap semua pelajar faham. Bye.